Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi untuk sesi PDPR kali ini kita sambung masih lagi dalam tajuk darab pecahan. Sebab darab pecahan ni dia ada pelbagai jenis kaedah menjawab dia, algoritma untuk kita menjawab soalan dia. Sebab pecahan tu sendiri ada pelbagai bentuk penulisan. Maksud cikgu bentuk penulisan tu darab pecahan wajar, boleh jadi pecahan tidak wajar dan nombor bercampur. Jadi contoh untuk soalan nombor 6 ni, kamu tengok sini buku teks muka surat 68. Contoh soalan 6. Hitung hasil darab 3, 7/8 dan 4/9. Ni masuk cikgu tadi. Sekarang ni soalan ni melibatkan soalan nombor bercampur. Yang ni nombor bercampur 3, 7/8, 4/9 ni merupakan nombor pecahan wajar. Jadi ini ayat matematik dia. Ayat matematik ni penting lah supaya kamu jelas apa benda yang kamu perlu buat. Darab, hasil darab jadi darab kat tengah. Jadi langkah pertama dia, kalau kamu tengok kat sini dia jadi 31/8 darab dengan 4/9. 4/9 ni tak ada masalah lah, dia ambil balik daripada soalan. Macam mana datang, dari mana datang 31/8 ni? Ni yang cikgu nak terangkan ni. Sebab ini step yang paling penting. Apabila nombor bercampur 3, 7/8, maksudnya ni cara bentuk penulisan 3, 7/8 ni. Langkah pertama, macam mana dapat 31/8 ni? Langkah pertama dia, kamu kena jadikan nombor bercampur itu kepada pecahan tidak wajar. Nak jadikan kepada pecahan tidak wajar macam mana? Okey, mulai pada nombor bulat ni, nombor 3 ni. 3 akan darab dengan 8. So 3 darab 8, 24. 24 kamu ingat dalam kepala lah. Ingat dalam kepala 24. Kemudian 24 tambah dengan 7. 24 yang kamu ingat dalam kepala dia tambah dengan 7. Jadi 24 tambah 7 dapatlah 31. Tu yang ada kat sini 31/8. Dia faham ni? Cikgu ulang sekali lagi. Nombor bercampur kamu akan tukarkan jadi pecahan tidak wajar. Jadi macam mana nak tukarkan dia? Mulai pada nombor bulat ni, 3/8, 3 darab dengan 8, 24. 24 kamu tambah dengan 7. Step ni untuk semua nombor bercampur sama saja. Darab dahulu, kemudian bahagi. Darab dahulu, kemudian tambah. Maafkan cikgu. Darab dulu, kemudian tambah. 3 darab 8, 24. 24 tambah 7 sama dengan 31. Jadi inilah, macam itulah dapatnya 31/8 ni. Kemudian kamu nampak yang ada potong merah ni, apa maksudnya? Yang kita belajar sebelum ni, iaitu kamu permudahkan, kecilkan. Yang bersilang saja, maksudnya yang atas dengan yang bawah. Yang atas dengan yang bawah. Okey, 4 dengan 8. Fikirkan satu sifir yang ada jawapan dia 4 dengan 8, iaitu sifir 4. Sebab tu dia potong ni. 1, 4, 4. Dapat 4 ni kan, dia potong 1 tu dekat atas. Darab 4 darab berapa dapat 8? 2, 4, 8. 2, 4, 8. Potong jadi 2. 31 dengan 9 tak boleh nak kecilkan. Sifir 9 tak ada jawapan 31. Sebab tu dia biar je kat sini. Kemudian jadilah macam ni. 31/2 darab dengan 1/9. Selepas kita dah permudahkan tadi. Okey. Kemudian darab seperti biasa. 31 darab 1 dapat 31. 2 darab 9 dapatlah 18. Belum siap lagi ni. Kenapa belum siap? Sebab jawapan kita ni dalam bentuk pecahan tidak wajar. Tidak wajar maksudnya nombor pengangkanya, nombor yang sebelah atas ni lagi besar daripada penyebut. Dia tak boleh macam tu. Dia tidak wajar macam tu. Jadi kena buat apa? Kemahiran yang kamu belajar sebelum ni, iaitu bahagi dulu. Tu dia tunjuk kat sini, bahagi. Jadi 3/1, nombor yang kat atas kat dalam bahagi dengan 18. Kena buatlah sifir 18. Buat sifir 18. Jadi 1 darab 18. Ni buat bahagi macam biasalah. Kamu akan dapat 1 baki dia 13. Jadi macam mana nak tulis dia? Sama dengan jawapan akhir dia 1. Jawapan kita ni 1 jadi nombor bulat. Baki ni 13. 13 ke atas per dengan 18. Kita bahagi dengan 18 tadi, perlah dengan 18. Boleh faham tu? Setakat ni nanti cikgu akan tunjuk dalam bentuk pengiraan untuk soalan lain pula. Harap kamu faham
Cuba tengok, kenal pasti, fahamkan apa yang cikgu terangkan tadi. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk contoh yang terakhir lah. Contoh yang terakhir, contoh 7 ni, buku teks, muka surat yang sama lagi. Okey, 1/5/6 darab dengan 3/6/7. Apa beza soalan nombor 7 dengan soalan nombor 6 tadi ni? Soalan nombor 7 ni nombor bercampur darab dengan nombor bercampur. Yang ini tadi, nombor 6 tadi nombor bercampur darab dengan pecahan wajar. Jadi yang ni sama saja jalan kerja dia. Tak perlu kamu risau. Langkah pertama, bila nampak saja nombor bercampur, ingat balik cikgu cakap tadi tu, jadikan kepada pecahan tidak wajar. Jadi pecahan tidak wajar tu macam mana? Contohnya, yang ni 11/6. Macam mana dapatnya 11/6 ni? 1 darab 6, 6. 6 tambah 5, 11. Jadi 11 ke atas per dengan 6. Macam mana tahu per 6? Ni tengok soalan dia per 6, per 6. Jangan kamu keliru pula. Okey, seterusnya 27/7. Macam mana buku teks ni tunjuk 27/7 ni? Mana dapat dia ni? Pecahan yang ni juga. Jadikan kepada pecahan tidak wajar. 3 darab 7, 21. 21 tambah 6, 27. Per dengan apa? Per dengan 7. Kenapa per dengan 7? Soalan kat sini per dengan 7 tadi. Itu saja. Boleh faham tu? Kemudian, kita permudahkan pecahan tu. Cumanya beza soalan ni, kalau kamu perhatikan, soalan nombor 6 ni ada yang garisan merah ni. Yang soalan yang ni, tak ada garisan merah. Sebab apa tak ada? Maksudnya, tak boleh kita nak permudahkan. Jadi bila tak boleh permudahkan, jangan kamu anggap soalan tu salah. Jadi kita semak, betul ke tak boleh pundahkan ni? Nak semak dia macam mana? Okey, 27 dengan 6. Fikir satu sifir yang ada jawapan 6 dengan 27. Kamu cuba dulu sifir 6. 1, 6, 6, 2, 6, 12, 3, 6, 18, 4, 6, 24, 5, 6, 30. Ada tak cikgu sebut 27? Tak ada. Jadi 6 dengan 27 ni tak boleh nak permudahkan. Kamu cuba satu lagi, 11 dengan 7. Sifir 7 ada ke jawapan dia 11? Memang tak ada lah. 1, 7, 7, 2, 7 dah 14, dah lebih lah. Sebab tu dalam buku teks ni tak ada yang garisan merah tu. Jadi bila tak ada, terus buat apa? Kamu darab seperti biasa. 11 darab dengan 27, dapat 297. Macam mana buku teks dapat 297? Kena buat apa? Buatlah bentuk lazim operasi darab tu seperti biasa. Buku teks ni dia tak tunjukkan. Kamu kena tunjuk. Maksud cikgu darab macam biasa tu, 27 darab dengan 11. Buat bentuk lazim macam biasa. Dapatlah 297. Jawapan tu nanti kamu tulis kat sini balik. 6 darab 7, 42. Dapatlah 42 kat sini. Senang. Yang ni tak perlu tunjuk bentuk lazim sebab dia sifir saja. Satu digit. Senang. 6 darab 7, 42. Tu ada 42 kat bawah ni. Kemudian, macam mana lah tiba-tibanya kat sini dia jadi 73 per 42. Tu yang cikgu cakap tadi tu, yang cikgu terangkan sebelum ni. Selepas jadi pecahan tidak wajar macam ni, kamu kena buat apa? Kena bahagi. Jadi macam mana nak bahagi dia? 297 dekat dalam bahagi dengan 42. Kena buat sifir 42. Contoh soalan 18 tadi kena buat sifir 18. Ni kena buat sifir 42. Macam mana nak buat sifir 42 ni? Sebab kita nak buat bahagi dengan 42, kena tahu sifir 42 betul. Jadi macam mana nak buat sifir 42 yang cikgu ajar dalam kelas sebelum ni. Sebaik sempat cikgu ajar waktu semuka tu kan. Yang semua majoriti dah dapat buat dah. Buat sifir 4 dulu, kemudian buat sifir 2. Kemudian gabungkan. Kemudian kamu bahagi macam biasa, nanti kamu akan cakap dan kamu akan dapat nanti jawapan dia adalah 7. Lepas tu baki dia adalah 3. Nanti kamu dah dapatlah 7, 3 per 42. Cikgu, kenapa ada bahagi 3 ni cikgu? Tadi dah bahagi ni, bahagi lagi. Yang kat sini dia nak tunjukkan dia permudahkan lagi. Sifir 3 ada jawapan dia 42. Lepas tu 1 dekat atas, lepas tu 42 bahagi 3 sama dengan 14. Jadi dapatlah jawapan akhir dia 7, 1 per 14. InsyaAllah soalan nombor 7 ni cikgu akan tunjuk dalam bentuk pengiraan. Jadi kamu akan nampaklah tengok proses dia. Okey, cukup setakat ni. Cuba fahamkan sedaya upaya kamu. Ada apa-apa masalah boleh PM cikgu. Jadi murid ni cikgu tunjukkan macam mana kamu menjawab soalan ni. Bila latihan yang cikgu bagi kejap lagi, cara menjawab dia, sebab buku teks tadi dia dah tunjuk
teruskan cara dapat dia. Ni contoh soalan ni lah. 1/5/6 darab dengan 3/7. Jadi lepas kamu nampak soalan ni, kamu dah kenal pastilah. Maksud cikgu kenal pasti, kamu tengok, oh yang ni nombor bercampur, yang ni pun nombor bercampur. Jadi langkah pertama, kamu jadikan kedua-dua ni kepada pecahan tidak wajar. Maksudnya 1 akan darab dengan 6, kemudian jawapan tu akan tambah dengan 5, sama juga. 3 akan darab dengan 7, kemudian tambah dengan 3. Jadi terus kita sambung bawah ni, 1 darab 6 tambah 5, 11. Jadi 11/6. Ikut je per 6. Darab, ikut balik darab. 3 darab 7, 21. Kamu boleh conteng kat sini. 21 tambah 3 dapat 24/7. Kemudian sampai sini, ni yang kamu permudahkan dulu. Okey, yang atas akan lawan dengan yang bawah. Yang atas akan lawan dengan nombor bawah. 11 dengan 7. Ada tak sifar yang jawapan 11 dengan 7? Tak ada. Sekarang ni kita pergi dekat 24 dengan 6. Ada tak sifar yang jawapan dia 6 dan 24? Satu sifar yang ada jawapan dia 6 dengan 24. Kamu cubalah sifar 6. Sebab cerita 6 ni paling kecil kan. Sifar 6. Ada tak jawapan dia 24? Adalah. 1, 6, 6, 2, 6, 12, 3, 6, 18, 4, 6, 24. Jadi maksudnya kamu boleh permudahkan, kecilkan pecahan tu. Jadi 1, 6, 6, 1 darab 6 dapat 6. Kemudian 6 darab dengan berapa dapat 24. 1, 6, 6, 2, 6, 12, 3, 6, 18, 4, 6, 24. 4, 6, 24. Jadi 4, 6, 24. Macam tu. Jadi sekarang ni dia akan jadi 11/1 darab dengan 4/7 sama dengan, kemudian sampai kat sini kamu darab macam biasa. 11 darab 4, 44. 1 darab 7, 7. Okey. Disebabkan ini jadi pecahan tidak wajar, terus kamu ingat kita kena jadikan dia kepada nombor bercampur. Pecahan tak wajar nak jadi nombor bercampur, kamu kena buat operasi bahagi. Jadi pun kamu carilah ruang kosong. Contoh cikgu buat kat sini 44, ambil balik yang ni tadi, bahagi dengan 7 yang ni. Jadi sifar 7, 5, 7, 35, 6, 7, 42. Terus kamu tolak, dapat jawapan dia 6 baki 2. Last sekali dapatlah jawapan akhir dia sama dengan 6. Tulis 6 besar, baki yang 2, 2 per dengan berapa? Per dengan 7. Dah siap. Dapatlah jawapan akhir dia 6, 2/7. Itu sekali lagi cikgu ulang. Langkah pertama, nampak nombor bercampur, kamu tukarkan jadi pecahan tidak wajar. Kemudian kamu cuba kecilkan. Kalau ada macam cikgu buat ni, senanglah. Kalau tak ada, terus kamu dah darab. Lepas darab, bila kamu dapat hasil jawapan yang ni pecahan tidak wajar, kamu kena bahagi pula. Tengok nombor 7 ni dekat mana duduknya, nombor 44 ni dekat mana duduknya. Bahagi seperti biasa. Kemudian nak tulis jawapan akhir dia. Jawapan bahagi tu nombor bulat kat sini, baki 2, 2 kat atas per 7, bahagi dengan 7 tadi. Harap video cikgu ni membantu. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba dan stay safe.